Alamin wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim faqul i'malu ala makanatikum inni 'amil. Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada seluruh ahli-ahli jawatan kuasa qaryah, kepada tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini kita sebut sebagai darul amal. Dan akhirat itu disebut sebagai darul jaza. Darul amal maknanya negeri untuk beramal. Satu lagi amal. Amal tu angan-angan. Yang kita nak ialah bunyi dalam amal. Beza tu antara amal dengan amal. Negeri ibadat, negeri amalan, bukan negeri angan-angan. Dua-dua ni dekat perkataan dia. Sebutan tu dekat. Amal dan amal. Macamlah Adam dengan Adam. Adam tu Nabi Adam. Nabi Adam. Bila Adam tu tak ada. Disebutan Ain dengan Alif tu, dengan Hamzah. Kena beza sungguh sebut. Maka bila kita sebut dunia adalah negeri amalan, negeri berbuat amal, dan akhirat adalah negeri untuk menerima pembalasan apa yang kita buat. Nama dia jazak, pembalasan. Maka hidup kita dalam dunia ni, tujuan kita untuk buat ibadat. Maka bila kita buat ibadat tu, kita rasa seronok. Buat ibadat, kita rasa tenang. Selepas buat ibadat, kita rasa bahagia. Macam tadi, kita lepas sembahyang maghrib, kita rasa tenang. Cuba sampai sekarang, tak sembahyang maghrib. Duk sangkut dalam jam, tak tenang kita. Pukul 8, 5 minit tak maghrib lagi, tak tenang kita. Sebab tak sembahyang lagi. Sembahyang itu menenangkan kita. Sebab dia adalah perintah daripada Allah. Bila Allah suruh kita buat dan kita buat, kita akan rasa ketenangan. Malah kalau orang yang kuat iman dia, bila dia nak buat ibadat, belum lagi buat ibadat, dia dah rasa seronok lah. Dah rasa tak sabar lah nak buat ibadat ni. Tadi kita rasa seronok bila kita dah buat ibadat. Tapi bagi setengah orang, belum nak buat ibadat tu dia dah teruja lah. Macam bulan Ramadan nak sampai ni, dia teruja lah. Dia seronok lah. 5-6 hari nak buat ni, dia terasa lah. Macam duk puasa lah. Macam kita main masjid malam ni, kita duk terasa dah, Allah, nanti main tarawih macam mana masjid ni meriah. Kita duk terasa dah. Bahang-bahang tu. Itu yang kata tahap iman seseorang tu. Malah ada orang yang bila nak semayang, tuan-tuan, dia jadi menggigil, berdebar. Jadi menggigil, jadi berdebar, jadi peluh. Jadi kat siapa, Ustaz? Jadi dekat Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ni lepas ambil air semayang jadi ketang. Bukan ketang sejuk ni. Saya pun ketang sejuk ke, aircon duduk atas kepala ni. Yang tu ketang sejuk aircon. Orang tanya pada Sayyidina Ali, pak siapa nampak takut, nampak sejuk semacam ni, pak siapa? Kata Sayyidina Ali, kamu tak tahu ke lepas ni kita nak menghadap Allah, kita nak semayang, kamu tak rasa takut ke nak menghadap Allah? Itu kata Sayyidina Ali. Kamu tak rasa ketak ke nak semayang menghadap Tuhan? Aku takut nak menghadap Tuhan. Kita tengah semayang boleh melawak. Sebelum semayang tu pun melawak. Sebelum akad takbir pun sempat nyimbang lagi dengan orang sebelah. Macam jadi pas semayang tak keluar. Oi, duk nyimbang ajak makan apa semua. Tengah sah nak semayang duk ingat apa semua. Bezanya tuan-tuan tahap iman. Tu nama dia beza tahap iman. Maka bila kita faham bahawa hidup kita ni nak buat amalan,
maka buatlah amalan. Hidup kita bukan dijadikan oleh Allah untuk buat maksiat. Tapi nampak gayanya setengah orang ke arah maksiat tu dia lebih nampak. Bayaran untuk konsert ni 1,000. Tak apa. Sat je habis. 1,000 nak tengok konsert ni. Tapi tabung masjid, nak masuk sekupang ketak tangan. Nak masuk RM1 pun cari duit hak lunyai. Agak-agak kedai tak mau dah, pergi tolak kat masjid. Hak untuk agama Allah ni, untuk ibadat ni buat paling lekeh. Sepatutnya yang agama ni kita buat paling cantik sekali. Nak semayang, baju paling cantik. Nak semayang, telekung paling cantik. Nak semayang, kain pelikat paling cantik. Nak semayang, pakaian paling indah sekali. Sebab apa? Untuk Allah. Sebab Allah kata, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Alhamdulillah, masjid kita ni indah. Cantik kita ni. Kapet cantik, tiang cantik, hiasan dinding cantik. Dia semayang, duduk tengok apa koting tu, kotin mana-mana kan. Duduk tengok lawan buka rumah cantik kan ni. Lah, jadi tak khusyuk pula. Dia boleh kata ni kalau buat ada rumah bagus kan. Orang nak bagi rasa seronok bila semayang, dia bagi cantik. Rasa seronok, rasa tenang, rasa damai. Untuk semayang, untuk ibadat, aku nak buat yang cantik. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Alladhi khalaqal mauta wal hayah. Dijadikan mati dan hidup. Untuk apa? Untuk Allah tahu siapakah di kalangan kamu yang paling baik amalan dia. Ada 2 ayat yang hampir serupa macam itu. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah. Linabluwakum ayyukum ahsanu amalah. Supaya kami tahu, kata Allah, siapakah di kalangan kamu yang paling baik amalan dia. Allah nak tengok tuan-tuan, siapa yang paling baik amalan dia. Maka dunia adalah darul amal. Kita cari jalan macam mana nak bagi makin berkualiti ibadat kita. Sidang hadirin yang saya hormati. Yang kedua, kenapa yang penting sangat amalan ni? Selain daripada itu adalah tujuan hidup kita. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk beribadat pada Allah. Tujuan Allah jadikan kita. Apa sebab dia penting sangat? Dialah pembela kita di hari kiamat. Dia pembela kita. Di dunia ni banyak yang tak berlaku pembelaan. Ada mak yang dibuang anak-anak. Ada anak yang dibuang mak pak. Campak dalam tong sampah. Saya hari ni jumpa macam-macam orang. Saya tak sebut penat, saya tak sebut letih. Sebab orang datang ni tuan-tuan, dia nak hiburkan hati dia, nak selesaikan masalah dia. Bila saya tengok, bila kita tolong orang, kita rasa seronok. Ada tadi orang telefon, dia kata, Ustaz, mak dia nak pergi dengar ceramah Ustaz di Bemban, Melaka, hari Sabtu lepas. Elok nak turun, jatuh pula dah, patah kaki. Besok nak masuk besi, Ustaz tolong doakan mak saya. Nak pergi dengar ceramah, patah kaki pula dah. Ada tadi tuan-tuan satu perempuan sebatang kara, umur 79, anak tak ada, laki tak ada, adik-beradik tak ada, mata tak nampak. Saya kata, ni nampak tak saya ni? Nampak, tapi kalau jauh tak nampak. Dah buang selaput dah, buang dah, tapi tak apa berjaya operate tu. Lah tu dia, tak apa nampak. Habis hak lain pergi mana? Mereka tak mau, mata tak nampak, kot nyusah mereka. Ni masak macam mana? Makan ada lah orang sedekah. Alhamdulillah lah. Tuan-tuan, dalam dunia orang banyak jadi susah, jadi miskin, jadi tak ada pembelaan. Yang nak dapat keadilan, yang nak dapat kebaikan di mana? Akhirat. Maka bagaimana nak bantu kita di akhirat kelak? Amalan kita.
Dahlah susah, miskin, papa kedana, melarat di dunia pula tak ada amalan. Yang tu yang kata khizyun fid dunya wa khizyun fil akhirah. Di dunia ni menyesal, di akhirat pun hina. Di dunia ni pun hina, akhirat pun hina. Yang ni kita tak mau. Biarlah kita tak terkenal di dunia, biarlah kita hina di dunia, asalkan akhirat kita bahagia. Target kita akhirat, tuan-tuan. Target di dunia ni apa ada? Sama je orang miskin, orang kaya makan sepinggan tu. Jarang orang kaya makan sampai 10 pinggan sekali hadap. Tidak teh tilam tu. Tidak tak boleh apa lah macam orang miskin. Orang miskin ke apa kan? Tidak lena. Kita ni duduk dalam masjid dapat tiang lena. Tak ada apa, janji tidak. Tapi yang akan menyusahkan kita dengan sebenar-benar susah ialah kalau tak bawa amalan di hari kiamat. Susah sungguh, tuan-tuan. Bila bermulanya susah, kadang-kadang dalam dunia Allah bagi mudah, Allah bagi susah. Dalam dunia ni Allah bagi susah dah. Sebab tu kita minta doa Rabbana atina fid dunya hasanah, minta baik di dunia ni. Sebab ada orang di dunia ni susah dah. Waktu nak mati tu seksa kan? Kerana benda hak tak elok dia buat. Bila masuk dalam kubur lagi, nak lari tak boleh, minta tolong tak ada siapa tolong. Hadap lah. Apa yang kita bawa bekal, itulah yang kita dapat. Maka banyakkanlah amalan. Yang itulah nak bagi cerah kubur. Semalam saya ada program di Batu Kikir, Jambatan Bosi, Kuala Pilah. Malam tadi. Bila buat sesi soal jawab, ada satu kak tu dia kata, Ustaz, saya baru kematian bapa. Soalan saya, apakah cara saya boleh tolong bapa saya di alam kubur? Dan macam mana nak tahu keadaan bapa saya dalam kubur, bahagia ke tak bahagia? Tu soalan dia. Soalan dia macam mana nak tahu keadaan bapa dalam kubur, dia bahagia ke tak bahagia? Allah, tuan-tuan, kita dapat anak yang sayang pada kita. Sampai mati bapa pun duk tanya lagi macam mana, apa khabar bapa? Macam kita duk jaga bapa kita sakit. Kita jaga ayah kita sakit, duk jaga mak kita sakit. Sebelum tidur, pasang kelambu kat mak. Ambil minyak hangat, lumuk kaki. Lepas tu pakai stokin kat mak. Mak tak sihat. Lumuk minyak hangat ni. Bagi kaki tu sedap, bos stokin pula. Mereka kata stokin berubat tu bagus, beli stokin berubat. Orang kata bagus, beli untuk mak. Mak kata susah aku nak ludah. Aku nak batuk kahak payah, pergi letak ketok pula. Sekali lagi mak kata nyamuk banyak malam-malam, beli kelambu. Kan mak kata mak takut, hanya janganlah kunci pintu, buka lah pintu sikit. Takut lalah kita teman mak. Minta izin suami, malam ni nak teman mak tidur, sian kat mak. Mati mak. Pernah kita tanya, siapa yang teman mak dalam kubur? Selama ni aku yang pakai stokin kat dia. Hari ni mak pertama kali duduk di dalam kubur. Siapa yang pakai stokin kat mak aku? Selama ni aku yang selimut mak, pasang kelambu kat dia. Malam ni mak beralih duduk dalam kubur. Pertama kali berpisah daripada dunia masuk dalam tanah. Macam mana mak dalam kubur? Duk tanya tuan-tuan, macam mana keadaan? Alhamdulillah, kita anak soleh. Buat semayang, buat ibadat, buat amalan yang kita buat ni mudah-mudahan sampai pada mak bapak dalam kubur. Sebab tu kita duduk dalam masjid ni tuan-tuan, salah satu niat yang kita duduk niat sekarang ni apa? Ya Allah, kalau aku ada pahala main jemaah ni ya Allah. Kalau aku ada pahala i'tikaf ni ya Allah. Kalau aku ada pahala dengan kuliah ni ya Allah. Apalah kiranya hadiahkanlah pahala aku dengar ni ya Allah pada mak dan ayah aku. Mudah-mudahan sampai doa daripada anak soleh. Sebab kita tak tahu yang mereka duduk dalam kubur tu, kalau dahaga boleh minta air di dunia, lapak boleh minta air di dunia, kalau susah, kalau gelap dalam kubur, mereka nak minta kat siapa?
Dalam dunia ni kalau susah, bantuan khidmat masyarakat bersepah dah tuan-tuan. Kalau rasa susah ni, mai jumpa jemaah kuasa masjid, ada tak? Food bank dekat masjid ni ada tak? Gerobok rezeki ada tak? Setengah masjid bagi, beras ambil lah apa, gula ambil lah, tepung ambil lah. Ada saja orang sponsor. Tapi hak dalam kubur ni siapa nak sponsor? Pahala. Tak lain daripada amal yang kita bawa bekal. Yang kita bawa bekal amalan kita. Alhamdulillah ada bonus kalau kita dapat anak soleh. Bonus. Tapi kalau kita tak ada anak, nikah pun tak. Nikah tak ada anak. Ada anak pula tak boleh harap. Siapa nak bagi bonus tu? Sebab itu tuan-tuan, jangan kita duk harap pada orang. Kita sendiri yang ada benda tu. Allah bagi pada kita ni semua boleh berbuat bekalan. Tapi sayang, Allah sebut dalam Quran, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekalan ialah takwa. Kita tak buat. Maka menangislah dalam kubur, menjeritlah dalam kubur, tak guna apa dah. Sebab Allah bagi ruang, waktu, masa, kelapangan untuk buat. Untuk jadi orang bertakwa, kita tak buat. Sampai 1 bulan Allah Ta'ala bagi pada kita peluang untuk jadi orang bertakwa. Sebulan Tuhan bagi. Setiap tahun. Nama dia bulan Ramadan. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa seperti mana diwajibkan kepada orang-orang yang sebelum daripada kamu. Mudah-mudahan kamu jadi orang bertakwa. Sebulan Allah Ta'ala bagi satu ibadat yang penuh, 1 bulan yang penuh dengan ibadah, supaya kita jadi orang bertakwa, buat bekal dalam kubur. Kita tak boleh nak harap anak kita. Anak kita ni waktu hidup pun tak balik. Waktu hidup tak balik. Nasib baik hari tu ada alasan PKP. Tak balik Adin. Mak PKP, orang bayar mak. Saja malas balik, mereka tak pergi balik pula. PKP lagi, tak boleh rentas negeri dulu. Cantik punya alasan. Lah dah boleh rentas dah. Tak balik Adin. Allah mak cek tak booster pula. Ada saja alasan tak balik lah. Baliklah. Dulu alasan tak balik, jalan raya tak ada highway. Lah bukan tak nak balik mak, cek tengok dalam Waze, tengok Allah jam merah menyala mak, tak payahlah. 5-6 jam duk terowong, duk jam je, tak apalah mak, lain kali lah mak. Baik terowong tu jam. Ada je alasan. Tapi bila mak pak dia mati, jam pun dia rempuh, merah pun dia rempuh, apa pun dia rempuh. Tak apa, ni tengok mak saya. Yang waktu mak hang sihat, pak hang sihat boleh cakap tu, hang tak mau balik. Orang macam ni tuan-tuan nak harap, nak push pahala pada kita dalam kubur. Fikir sendiri. Fikir sendiri tuan-tuan. Sebab itu Allah Ta'ala bagi pada kita 1 bulan untuk kita buat persiapan. Buat cantik-cantik untuk kita. Ada orang yang make up kereta, coating kereta dia, berkilat, berlawa. Berapa ribu habis? Tak mahal, murah. Sanggup. Ada yang sanggup tukar exhaust. Bubuh exhaust besar paha. Bukan 1, 4. Sekali press keluar api. Pum 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 pum. Berapa ribu ding. Biasa kawan buat. Ada yang tukar lain tuan-tuan. Speaker ni kalau dia dengar satu negeri, kalau dia pasang, bergema daripada atas jambatan sampai sini. Berapa ribu habis? Allah, biasa. Duk gelak. Tapi mai hak semayang, apa pun tak ada. Dia tak berhias macam mana dia hias kereta dia. Ada yang hias motosikal Y3 suku dia. Tukar tayar, tukar rim, tukar segala benda. Dia tebuk sana, dia korek sini. Engineer Jepun pun heran antara pada aku ni. Wah. Boleh pi laju potong RZ selama roh. La ilaha illallah, canggih sungguh. Pacak kemas. Habis berapa ribu? Harga motor 13,000, dia habis 10,000.
Punya sayang pada motor, tak tinggal luar rumah, buat masuk dalam rumah, tidur sebelah motor. Punya sanggup berhabis duit, tapi tak sanggup berhias untuk amalan, sedangkan motor tu tinggal, kereta tinggal. Ada yang berhabis untuk rumah, tuan-tuan. Untuk rumah saja, Allahu Akbar, kabinet saja, tuan-tuan, kabinet kitchen tu berapa puluh ribu dia habis. Bila buat lawa-lawa, dia kata tak gamak pula pakai, sayang sangat. Buat nombor 2 pula, buat nombor 2 pun lawa, dia kata sayang sungguh. 3 kabinet di rumah dia habis, kira-kira 150 ribu untuk 3 kabinet. Dia sanggup buat, padahal kabinet tu nanti anak-anak yang makan. Kabinet tu duk kena ayak saja, reput. Tapi dia tak sanggup mencantikkan ibadat. Padahal ibadat tu lah nak bawa pergi ke alam sana. Seorang-seorang kita mati. Kemarin tuan guru kita, Datuk Soleh Ahmad, meninggal. Orang alim tu, tuan-tuan, ulama besar. Asal orang kita, orang Penang ni, tepi ni duduk, apa nama, cakap jerin. Tok guru, ayah dia pun tok guru, duduk ada pondok di Bukit Gantang. Cakap ibu nama dia. Dia mufti Pulau Pinang dulu, Datuk Hassan dulu. Adik dia Ustaz Zakaria, menteri sekarang ni, Datuk Idris Ahmad tu. Keluarga orang alim-alim belakang. Saya waktu mengajar di pondok Cangkak Ibu itu, pondok pak dia tu, Surau Ahmadiyah nama dia. Duk mengajar ijtimak. Depa ni ijtimak ni, tuan-tuan, berpuluh-puluh tahun dah. Duk makan nasi dan talam. Mengaji daripada pagi sampai ke zuhur. Alim orang dia. Kemarin pi dah. Artis pun pi juga kemarin. Anak AR Tompel meninggal. Setiap hari kita duduk dengar orang mati, orang meninggal, orang mati, orang meninggal. Satu hari pula orang pula dengar kita meninggal. Lah kita duduk dengar, hak tu tak ada dah, hak ni tak ada dah, hak tu tak ada dah. Satu hari, Ustaz Kazim tak ada. Satu hari. Soalan dah dia bersiap ke belum? Bila Tuan Guru Datuk Soleh tu meninggal, kita ni bila ulama mati ni, kita rasa lain. Mati ni sama, tapi nama dia tak sama. Mati ni sama, tapi nama meninggal itu lain. Kalau orang tu baik, kita panggil dia lain. Kalau orang yang rapat dengan kita mati, kita panggil dia tak ada dah. Mak sihat. Mak tak ada dah Ustaz. Nampak? Orang yang rapat dengan kita, kita panggil kalau dia mati, tak ada dah. Mak hang sihat ke? Mak tak ada dah, 3 tahun dah. Jarang dia sebut, mak mati dah, jarang. Dia sebut mak tak ada dah. Maknanya apa? Orang tu rapat dengan kita. Menantu telefon kita, mak, Abang Din tak ada dah. Lah, dia pergi mana? Abang Din mati dah, mak. Bahasa dia apa? Mak, Abang Din tak ada dah. Kalau orang tu, orang kita hormat, keluar dalam paper, meninggal dunia. Kalau orang tu mati tak apa ni, mati berdarah, panggil terbunuh. 2 terbunuh. Dalam kemalangan ngeri, terbunuh. Dia jarang sebut meninggal dunia. Kalau orang tu orang baik, lain bunyi dia. Kalau raja pula, mangkat. Kalau jahat, agak-agak mati, panggil apa? Tak mampu. Dia mampu yang lain. Nampak? Agak-agak kita besok mati, orang panggil meninggal, orang panggil kita mati, orang panggil kita terkorban, orang panggil kita terbunuh, orang panggil kita dah tak ada, orang panggil kita dah pergi buat selamanya, ataupun orang panggil kita mampus. Mampus ke apa? Sekarang kita kena buat bekal. Maka lagi 3-4 hari, lagi 5 hari nak sambut Ramadan ni, kita dah buat persiapan dah.
Apa persiapan kita yang kita nak buat? Mula-mula kita niat dulu, ya Allah, wa balighna Ramadan. Sampaikanlah kami dengan Ramadan, ya Allah. Temukanlah kami dengan Ramadan, ya Allah. Takut tak jumpa. Ni pun rasa duk apa napas, tarik napas, tak apa nak lepas ni. Tadi ada orang main ni kata, ustaz saya ni tarik napas tak apa nak lepas. Saya kata tu susah tarik. Susah apa? Dia kata batuk ni tak lepas kan. Batuk tu susah batuk. Senang hidup saya. Agak-agak nak batuk tahan, insya-Allah. Ustaz doalah saya. Sama-sama lah. Abang tak sihat, saya pun tak sihat. Tapi kita minta pada Allah umur panjang. Dua, kita minta pada Allah apa dia? Mudah-mudahan kita istiqamah dalam bulan Ramadan nanti. Sebab ada satu hadis Nabi yang menyebut tentang pengharapan. Nabi sebut, man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa-siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap penghisapan, mengharap kepada Allah supaya Allah terima puasa dia, Allah Ta'ala akan ampunkan dosa-dosa dia hal lepas. Sebab tu tuan-tuan, kita kena mengharap. Ada yang tak mengharap pun nak sambut Ramadan. Langsung tak bercita-cita. Dia tak ada nak mengharap. Mintalah panjang umur, ya Allah. Mintalah panjang umur. Sampai tu imam baca doa tu, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Dia marah tu imam baca doa tu. Dia kata doa tu hadis dhaif. Tak boleh baca. Ya Allah, berkatilah kami dalam bulan Rajab. Berkatilah kami dalam bulan Sya'ban dan panjangkanlah umur kami dalam sampailah kami sambut Ramadan, ya Allah. Soalan dia, tang mana salahnya doa tu? Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Rajab, berkatilah kami dalam bulan Sya'ban, panjangkanlah umur kami, mudah-mudahan kami boleh sambut Ramadan, ya Allah. Tang mana salah? Tak ada salah apa, baca. Tak, Nabi tak buat. Oh, sudah. Nabi tak buat bukan bermakna haram. Kalau Nabi larang, baru haram. Sekarang Nabi tak larang pun, harus buat. Macam tuan-tuan ni lah pasang ikon dalam masjid ni, harus. Tuan-tuan ni pasang mikrofon bila sembahyang, harus. Tuan-tuan ambil wuduk tu, gunakan paik, kepala paik di luar tu, harus. Yang dilarang tu apa? Membazir. Jadi jangan kita hari ni sampai nak doa pun sampai tak boleh doa. Sedangkan mendoa itu berbentuk pengharapan. Berdoa ni mengharap pada Allah. Orang yang Allah benci siapa dia? Tak doa. Paling sombong ni. Tak pernah doa. Pah-pah mayang belah. Imam lah, duk doa, duk zikir lah. Tu imam kita. Dia bagi salam belah. Tak ada doa apa. Tanya kat dia, tak doa. Minta apa? Aku rumah lepas bayar lah. Kereta ada geran kat aku pegang geran tau. Isteri aku ada, anak aku ada 6 pun salah. Aku kerja tetap. Nak minta apa? Hang tak nak minta matilah iman. Hang tak nak minta mati dalam keadaan husnul khatimah. Hang tak nak minta supaya Allah bagi sihat. Mudah-mudahan bulan Ramadan ni aku boleh buat ibadat. Tuan-tuan bayangkan makcik hak patah kaki nak pergi dengar ceramah saya di Bemban, Melaka. Duk sihat. Oh, dia kata nak dengar ceramah Ustaz Kazim, pergi patah kaki pula dah jatuh. Agak-agak nak puasa macam mana ni bulan ni? Macam mana dia nak tarawih, tuan-tuan? Allah uji dia, nak tengok sabar tak sabar. Kita ni minta pada Allah, ya Allah, bagilah aku sihat, ya Allah, terimalah ibadat aku, ya Allah. Sebab ada beberapa amalan dalam bulan Ramadan yang akan bawa kita ni, jumpa kita ni sebagai pembawa syafaat. Tadi saya sebut, dalam dunia ni kalau susah, banyak orang boleh bantu. Tuan-tuan agak-agak susah, tuan-tuan buat viral.
bawa mak naik basikal roda 3, berhenti kat traffic light. Orang viral tok tu. Masuk TikTok pula duk gini mak dia duk lagu tu pakat orang cari sampai cari sampai jumpa. Sekarang bukan susah orang nak tolong, tuan. Nak terkenal bukan susah, pergi kedai 7E selesai masalah. Ngamuk lebih kurang, TV panggil. Tak susah apa. Nak jadi glamour, nak jadi terkenal, tak susah. Budak kecil hari ni pun terkenal, jumpa ulang sawah buat live. Ulak yang amat besar. Loh. Menteri pun panggil dia, tuan, bayangkan. Dua amat 4 kali amat, menteri panggil dia. Tak susah, tuan. Bagaimana orang nak tolong kita? Tak susah di dunia ni. Yang susahnya orang nak tolong kita di akhirat. Di akhirat tak ada TikTok. Di akhirat tak ada viral, tak ada. Di akhirat nak jumpa siapa? Nak jumpa mak, tak jumpa. Nak minta tolong pak kata aku pun tak lepas. Pergi ke hang. Isteri dia kata, abang bagilah cek pahala abang sikit. Oh, aku pun nak pakai, pergi ke hang dulu, tak mau sembahyang. Lah minta pula. Dialog tu tak ada, tuan-tuan. Kita nak jumpa pun tak ada dah. Duk pada masyarakat punya ramai. Yang boleh tolong kita amalan. Apa dia, Ustaz? Nombor 1, pembaca Al-Quran yang akan tolong dia di hari kiamat. Quran yang dia baca. Ya'ti yaumal qiyamah. Akan datang yang baca Quran ni. Quran tu akan datang di hari kiamat, bawa syafaat kepada orang yang membacanya. Maka Allah Ta'ala turunkan dalam bulan Ramadan sebuah kitab, nama dia Al-Quranul Karim. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah turunkan dalam bulan Ramadan sebuah kitab, nama dia Al-Quran. Jelas-jelas Allah Ta'ala sebut dalam bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Dan kita kena ingat, Al-Quran bukan setakat turun dalam bulan Ramadan. Kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur turun bulan Ramadan. Kitab Suhuf pada Nabi Sis kepada Nabi Ibrahim turun dalam bulan Ramadan. Subhanallah. Bangganya kita, tuan-tuan. Ramadan nak main ni, bulan turun kitab. Seronoknya kita. Ramadan hak nak main ni Allah sebut dalam Quran. Berbahagianya kita bila kita nampak benda yang ada dalam Quran, kita jumpa. Bangga. Sepatutnya gitu. Hari ni kita bangga kalau jumpa orang hak keluar dalam TV. Makcik yang keluar dalam TV tu kalau seronoknya jumpa. Kita macam tu sekarang. Awak yang famous kat TikTok tu kan, ya Allah, ambil gambar sikit. Itu kita sekarang. Awak yang menyanyikan, yang pakai baju pusuku ikhlas kannya. Saya lah, gambar seronok kita ambil gambar dengan dia. Kan? Kita seronok kalau jumpa lah. Dan kita pun seronok kalau orang kata, awak lah, Ustaz Nazim kan. Kita pun seronok. Dia duk hambat kita ambil gambar sampai ke dalam jamban. Sampai dalam tandas pun dia hambat kita nak ambil gambar. Dia ketuk pintu lah. Lambat lagi ke Ustaz? Astaghfirullahalazim. Sabarlah Sa'oi. La ilaha illallah. Saya kalau jumpa ulama-ulama kan seronok lah. Kita duk baca kitab dia, tengok-tengok kita jumpa dia. Saya duk mengaji dengan Ustaz Soleh tu, duk ambil ilmu daripada bab jamak dan qasar. Dia ada buku dia, panduan jamak dan qasar. Saya baca buku dia, saya jumpa dia habis-habis kuliah, jumpa dia, tanya-tanya dia, lagi saya nak mengajak, tanya-tanya dia, saya dapat, saya seronok kan. Orang saya baca kitab dia, saya duduk depan dia, saya boleh tanya dia. Alhamdulillah. Kita rasa seronok kita dapat jumpa. Tuan-tuan, yang lagi seronok kalau kita baca Quran, Quran tu kalamullah, kata-kata Allah. Quran itu ialah mukjizat. Quran itu ialah buku, kitab, panduan teragung kita. Allah yang bagi.
Tiba-tiba benda yang Allah sebut dalam kitab tu kita jumpa. Mesti kita rasa semangat. Contoh dia apa Ustaz? Di dalam Al-Quran ada satu surah nama dia Suratul Nahl. Surah lebah. Dan dalam surah lebah tu Allah Ta'ala cerita tentang madu lebah. Maka bila kita tengok madu tu madu asli, ya Allah, madu ni yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, fihi shifa'ul linnas. Dalam madu ni ada ubat untuk manusia. Ya Allah, Allah bagi tahu. Kita bila tengok madu ni, ya Allah, yang ni yang Allah kata ubat ni, kita rasa bangga tak? Sepatutnya. Ni bila kita tengok madu lebah, dia tidak ada ujian klinikal kan. Yalah dia madu lah, tapi dia tak ada apa nama macam kajian makmai yang mengerti lah. Aku ketuk kepala hang tu. Hang tu pun Allah Ta'ala jadikan hang nak kaji lagi benda yang Allah Ta'ala kata dia ubat untuk hang. Dia boleh nak kaji kata-kata Allah, astaghfirullahalazim. Tuan-tuan oi, kita ni bila jumpa buah delima, ya Allah, buah ni yang Allah sebut dalam Quran. Bila jumpa buah pisang ni Allah sebut dalam Quran. Bila kita jumpa buah korma, bila kita jumpa buah tin, bila kita jumpa buah zaitun, bila kita jumpa minyak zaitun, yang ni yang Allah sebut dalam Quran. Makanan-makanan, buah-buahan mesti ada kebaikan. Kenapa Allah sebut 7 buah dalam Quran? Ni kita hari ni seronok hak tak disebut. Kenapa tak disebut tuan-tuan? Kenapa tak bangga? Buat macam tuan-tuan bila pergi Kaabah. Tengok Kaabah tu pergi di Mekah tu. Apa yang tuan-tuan buat? Jatuh air mata. Duduk dalam bah tu pun kepala panjang. Ustaz hak bawa umrah tu mutawif tu. Okey, sidang jemaah semua tengok ke arah kanan ya, kanan masjid. Nampaklah kita nak turun bukit ni, kita nak turun gon ni, dia kata start lagi tengok belah kanan kita akan nampak Kaabah. Okey, nampak tak? Mak ngah lihat kata tak nampak pun, upah dia tengok belah kiri, memang tak nampak. Orang kata belah kanan. Dia kata tak nampak apa tak malah. Sudah mangah ni. Belah kanan tu. Nampak. Tengok tu. Upah ramai sebut Allahu Akbar. Allah, Alhamdulillah, Subhanallah, Allahu Akbar. Ada tak dalam 40 rombongan tu? Biasa ya, tak ada apa. Ada katanya tu. Ingatkan besar sangat, kecil, tak ada apa, biasa. Macam dia tengoklah gambar. Agak-agak tu nak siku dah orang macam ni. Turun, aku menyampak tengok. Tak ada siapa hak gila bercakap macam tu. Dia masuklah masjid sekali lagi, mutawif tu nak bawa dia pergi nak tawaf, dia berhenti loh. Baik sekarang, nanti nampak tak garisan hijau tu, kita akan mula niat tang situ nak lampu hijau. Nampak tak mangat lampu hijau tu? Dia tak tengok dah hijau apa, dia tengok duk teriak. Duk teriak dah. Pasal apa teriak? Hak tu yang Allah sebut dalam Quran, inna awwala baitin wudi'a linnas. Yang tu yang Allah sebut dalam Quran, rumah ibadat yang mula-mula manusia bina dalam dunia atas muka bumi ini, nama dia Kaabah. Kita rasa seronok. Kan? Sebab itu bila kita rasa seronok, kita rasa lain. Begitulah kalau benda jahat yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, bila kita tengok tu, kita naik bulu rumah. Tuan-tuan pergi dekat Jordan ke mana, belah sana Israel, belah sini Jordan, tengah-tengah dia laut mati. Nak sampai tu pun kita dah rasa lain macam lah aku ni kumalapi. Tempat yang Allah laknat. Naik bukit, sekali lagi dia turun. Turun tu bawah, nampak dah bau dia semacam. Kita buka tingkap, main angin tu masuk, sudah bau lah. Sat lagi pula kita duduk di bawah tu pula, Allah tuan-tuan, inilah tempat yang Nabi Lut, umat dia dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diterbalikkan bumi itu kerana buat lewat.
Jarang kita duduk lama-lama tu. Mai lepak lah minum kopi lu. Dah, jom. Balik lah. Pasal apa? Naik bulu roma. Tempat ni Allah laknat. Tak hidup langsung. Hidupan dalam laut mati. Masin gila. Jom kita balik. Serupa kita pergi tengok Firaun. Di Muzium Mesir. Muzium Qahirah. Dulu tuan-tuan. Waktu mula-mula ada handphone. Nak masuk Mekah masjid tu pun tak boleh pakai handphone. Dia periksa, dia kobek segala beg. Punya depa takut dengan handphone. Saya tanya polis pasal apa tak boleh masuk handphone. Dia kata saya pergi tengah sembahyang, hampa pasang lagu dengar godek. Dah kami bagi silent. Mamnok. Oh, dia marah kita. Tak bagi masa tu tahun 90-an handphone baru terbit. Kita bawa handphone dia tak bagi masuk. Lah ni tuan-tuan dengan depa saling ambil gambar polis tu. Tu zaman tu. Begitulah dulu nak masuk ke Muzium Qahirah tu, dia tak bagi bawa handphone. Kena tinggal di luar. Kena handphone Nokia hak bodoh tu tak apa. Tapi masa tu mana ada smartphone, semua jenis telefon batal. Jatuh 10 kali tak pecah. Tinggal api. Tapi saya cerdik. Duk kelang kabut orang duk tinggal polis Mesir tu. Saya belasak nyorok pelan-pelan bawa handphone. Pi dalam tu ambil gambar pelan-pelan. Ambil gambar apa? Firaun. Balik duduklah hotel tengok. Faedah apa aku ambil gambar orang tua ni? Tak ada faedah kan, dah pahala apa? Cuma saya tengok apa? Tak badan kecil lawan Tuhan. Bukan yang besar Firaun ni tuan-tuan, besar kita. Dengan kepala tak apa ada rambut. Badan kuruh kering. Dia mengaku Tuhan. Saya delete gambar, tak ada faedah. Ni yang kata Quran ni tuan-tuan. Allah Ta'ala bagi pada kita bulan Ramadan. Nak sampai lah. Sebab tu tuan-tuan, kita kena rasa sonok dengan Ramadan. Ayat yang aku duk baca tu, hari ni aku jumpa surah dia, hari ni aku jumpa bulan dia, dan hari ni aku berpeluang untuk buat ibadat dalam dia. Alhamdulillah, ya Allah, ini sepatutnya ada. Ni dak, bila datang bulan Ramadan duk kira. Baru sehari, baru 2 hari, aduh, nak mau. Baru 3 hari, duk kira tu. Aduh, tang mana geng plastik hitam tu. Dia duk cari geng yak-yak. Duk cari nasi, tang mana pot nak makan. Nak beli nasi tu pun seksa. Elok nak ambil, orang lalu pula buat-buat pegang kayu, buat-buat pegang dinding kedai. Tengok orang tak ada, cepat. Tuan-tuan tengok cerita 18 puasa. Oh, yang tukang tangkap orang tak puasa saya. Tak pernah faham. Tak faham tu dah. Tuk untuk kedara dalam kedai tutup dengan plastik biru. Tuan-tuan yang saya muliakan. Jadi apa yang kita nak buat bulan ni? Saya minta pada diri saya, jom kita jadi ahli Al-Quran. Sebab di hari kiamat besok, Quran tu akan datang sebagai pembawa syafaat. Nak harap anak belum tentu, harap orang belum tentu. Jom kita baca Quran sebab dia akan tolong kita di hari kiamat. Macam mana ustaz nak bagi istiqamah baca Quran bulan puasa? Dah lah puasa, ayam leo tak ada, minum tak boleh. Macam mana nak baca? Yang makcik sekali baca apa juzuk? Makcik kira hari pertama tu makcik berderah 5. Bagi dapat 5 juzuk tak Hari kedua letih tak larat sungguh kata. Sampai berapa hari tak larat tu? Mai kata 10 hari juga lah tak baca. Itu dia. Bacalah sikit-sikit, buat pelan-pelan. Cara dia lagu mana? Zuhur 1.25. Mai semayang, ambil wuduk siap-siap pukul 1, pakai telekung, duduk atas sejadah, baca 1 helai. Sebelum zuhur, sehelai. 2 muka surat sehelai. Habis sembahyang zuhur, sebelum buka telekung tu, baca lagi sehelai, dapat 2 helai. Asar sat lagi, lepas asar sat lagi 4 helai.
Maghrib saat lagi, Isyak saat lagi, subuh lagi 6 helai. Akhirnya kita dapat 10 helai. Satu hari satu juzuk. Siapa kata susah? Hanya perlu buat sehelai sebelum dan sehelai selepas daripada sembahyang setiap waktu. 5 kali. Cari semalam, darab dengan 2 helai, 10 helai. 10 helai bersamaan dengan satu juzuk. Apa susah? Selesai masalah 20 muka surat. Ustaz, oi. Saya sehelai pun rasa berat lah. Tak tahu jenis helium tak berapa banyak. Macam mana nak buat, Ustaz? Kalau gitu, baca semuka. Dapat setengah juzuk sehari. Setengah juzuk pun berat, Ustaz. Oh, teruk sungguh hang ni. Menyembang daripada subuh sampai maghrib boleh. Baca Quran tak ada helium. Baca TikTok ni, tengok TikTok ni berjam-jam tak lengah. Main baca Quran setengah jam muak lah. Tuan-tuan, fattaqullah mastata'tum. Buatlah ibadat kamu mengikut kemampuan. Baik. Jadi macam di sekolah saya tu, tuan-tuan, ada makcik-makcik kita, dia boleh habiskan 10 juzuk sehari. Umur 79, 76. Dia boleh habiskan 10 juzuk sehari. Maknanya 3 hari khatam. Boleh Ustaz, dia tak ada kerja kan, nak masak apa pun, laki pun tak ada. Macam Mak Ngah ni laki lah, nak masak lah, apa lah, nak buka puasa lah, cucu lagi, cucu pula anak duk atas, cucu sampai 3-4 orang duk belah anak mereka. Macam mana Mak Ngah nak baca Quran? Ni menantu pula pesan kemarin. Dia kata, mak jangan lupa lah puasa ni, buatlah kuih putu kacang. Duduk cari kacang nak tubuh kat dia pula. Cuba Mak Ngah cakap dekat menantu Mak Ngah. Hampa puasa ni jangan kata duk suruh aku buat kuih kat hampa. Pandailah kata putu kacang mak sedap lah. Muruku mak sedap lah. Hampa duk bedek aku. Hampa ingat aku bodoh ke? Tahun ni aku tak mau buat kuih dah. Aku nak buat ibadat. Hampa nak beli kuih tu, beli kat R&R tu. Belum mau sepak-sepak. Kuih semperit ada, sembelit pun ada. Tahun ni aku nak buat ibadat. Cakap, tuan-tuan. Yang mana ada rajin dia hantar cucu kat tok tu cakap. Ni pak nak cakap sikit. Pak dah tua, mak hang tua kat. Mak hang kan larat tu. Cucu hampa dah lah gemuk. Buah pula tu. Bulan puasa ni boleh tak hampa hantar kat rumah pengasuh? Nursery ke apa ke? Bulan puasa ni, mak nak jadi ahli masjid. Pagi-pagi lepas sahur kami nak iktikaf di masjid. Kami nak baca Quran di masjid. Kami nak buat isyraq di masjid. Kami nak buat duha di masjid. Tahun ni mak dengan pak dah pakat dah. Nak jadi ahli masjid. Pukul 3.30 pagi, pak dengan mak nak main iktikaf di masjid, nak buat qiyam di masjid. Kami nak bawa bekal siap-siap, kami nak sok di masjid. Habis sok kami sahur di masjid. Kami nak sembahyang subuh berjemaah di masjid. 30 hari ni kami nak jadi ahli masjid. Mak nak minta izin pada hampa ni. Mak dah bela anak hampa ni daripada seorang sampai 16 orang. Sampai naik slip disk dah mak. Duka anak hampa. Sampai mak tak larat lah nak jumpa Cina tu duk betul tulang. Mak tak larat dah duk berbetul tulang dengan dia. Duduk apa salahnya tuan-tuan cakap ke anak-anak kita, dan anak-anak pun tolong faham keinginan mak bapak. Sebab mak bapak ni duk tengok kawan dia seorang-seorang pi. Dalam satu sah jemaah ni, pak duk tengok haji ni dah tak ada, haji ni dah tak ada, haji ni dah tak ada, lepas ni aku pula. Jadi takkan aku nak sia-siakan umur yang Allah Ta'ala bagi pada aku. Bukan kata tak bagus, aku nak bela anak hampa, bagus dah. Tapi mak dah bela 10 tahun, pak tolong juga. Hampa pergi hantarlah nursery mana barang sebulan doa. Mak dengan cucu sendiri berkira. Kan kira, aku pun nak kira untuk aku ke? Hampa tahu dah, aku nak qada kemarin di CP-CP nak habis Syaban tau. Punya lama aku tak qada. CP-CP nak habis Syaban tu, baru habis qada. Nasib baik tak masuk Ramadan, tidak kena bayar fidyah.
Kita kena faham mak pak kita. Kadang-kadang anak ni pesan, "Pak, jangan lupa lemang." Lemang pak buat tak sama macam kami di KL. Lemang pak dengan jagung apa lemak berkering pak. Tak tahu aku naik muka hitam dia pakai lemang ke apa. Aku nak habiskan malam aku di masjid 10 malam terakhir aku dah pakat dengan Tok Imam, dengan Tok Siak, dengan Tok Bilal, dengan Haji Bidin, Haji Dollah. Mak kata aku pun dah pakat dengan Mak Ngah Liha dah. Nak mai sembahyang malam-malam qiyam di masjid 10 malam terakhir aku nak cari Lailatul Qadar. Sebab benda ni yang akan datang pada kita nanti tuan-tuan sebagai pembawa syafaat. Quran tu. Kita minta lah tuan-tuan. Kita tak maulah menjadikan kita ni pendusta Al-Quran. Dulu-dulu kita duk baca, siapa yang tolak walaupun satu ayat dalam Quran kafir. Tak boleh tolak walaupun satu huruf dalam Quran kafir. Dia yang kata tak boleh tolak semua ni ustaz. Apa maksud tak boleh tolak ni ustaz? Semua yang ada dalam Quran tu tak boleh ditolak. Baik cerita, baik kisah, baik hukum, baik hakam, baik peringatan, baik larangan, tak boleh ditolak. Wajib diikut sepenuhnya. Sebab dia adalah rukun kepada iman. Tak percaya kepada Quran, kau tak beriman. Jom tuan-tuan. Kalau dulu kita selalu diikut, diberi ingat, jangan tolak hukum hudud. Adakah Al-Quran semata-mata hudud? Tak. Hukum muamalah riba, jangan duk tolak. Dia kata riba ni kena ambil. Jangan cakap macam tu. Cerita tentang larangan, cerita tentang apa pun tak boleh ditolak. Termasuklah cerita tentang sains, cerita tentang ilmu alam yang terdapat dalam Quran, jangan ditolak. Jadi apalah gunanya tuan-tuan tadarus Al-Quran 30 kali dalam bulan Ramadan, tapi tuan-tuan tak percaya dengan Quran yang tuan-tuan baca? Adakah pahala yang kita dapat? Yang kedua, yang akan datang kepada kita, pembawa syafaat kepada kita, ialah puasa. Nah, puasa yang kita buat ni tuan-tuan, dia bawa syafaat pada kita. Nak tolong kita ni. Kok nak masuk syurga daripada pintu Ar-Rayyan? Tuan-tuan cuba tengok pintu kita masjid. Dulu orang perempuan duduk belah sana. Hari ni perempuan duduk belakang. Kita ni pula jenis menonong. Tolak-tolak pintu, tengok Mak Ngah Liha. Mai ikut mana pula dah. Kan? Kelang kabut cari ikut kiri, kelang kabut cari ikut kanan pintu. Pergi jenis tak reti, dia masuk ke? Nampak? Tu pintu dalam dunia ni. Duk tercari, cari. Mana aku nak masuk ni? Mana ni? Tak jumpa pintu, masuk balik. Di hari kiamat, pintu untuk orang berpuasa khas. Yang lain tak boleh masuk. Nama dia Ar-Rayyan. Khas untuk orang yang puasa. Hak lain, no entry. Hampir masuk pintu lain. Orang puasa. Mai ke sini. Istimewanya tuan-tuan, orang puasa ni. Sampai tahap macam tu, khas. Pintu dalam dunia ni tuan-tuan, khas. Tak guna ke? Tuan-tuan dapat business class, sama ke? Selagi tak semua penumpang naik, duk cokoh, tak boleh berjalan. Sama ke sampai pun? Ni business class, turun dulu, beratok lagu tu. Mai hak immigration tu buat kerja lambat. Kita lari jalan cepat-cepat lah. Kita business kelas 8 orang je naik. Sampai ke immigration, dia buat nyimbang. Kita kali-kali belakang, hak ekonomi sampai lah. Depa sampai duduk belakang kita dah. Apa makna kita dapat green lane? Kalau lah sama ke? Tapi syurga berbeza tuan-tuan. Sebab tu kita kalau boleh nak pintu Ar-Rayyan tu, kalau nak pintu yang itu, puasa elok. Aku tak mau puasa macam tahun lepas. Puasa. Benda haram tengok. Pergi pasal Ramadan, tengok paha orang.
Tengok yang ni, pohon besar balak. Ni pasal apa kering sangat ni. Dia lupa puasa dia kering, dia duduk tengok paha orang. Lepas ni tak ya. Lepas ni tak mau. Lah sekarang senang. Cot ni. Cot. COD. Tak payah beratok, tak payah apa. Sekali dia main hantar ting tong, selesai masalah. Dulu sungguh nak parking lah, apalah. Lah jimat pahala, tak payah dosa banyak. Tidak, bukan semua orang yang happy pasal Ramadan tu Islam. Ada hak tak Islam, mereka pun nak makan murtabak ke. Mereka pun nak makan mi goreng ke, ayam percik lah apa pun. Mereka bukan puasa, aku suka mereka nak makan apa pun. Kita ni puasa. Ini sama naik dengan mereka. Balik-balik tu, kurus puasa. Tak ada apa. Lah ni kita ada cot. Sekarang tuan-tuan beli cotnya. Tapi kita kena ingat, nama pun puasa. Tapi heran tu, pukul 3 petang duk fikir lah nak masak apa. 3 petang tu kira lambat. Ada hak fikir nak masak buka puasa di pukul 9 pagi. Nak masak apa petang ni? Hang ni puasa ke mentah darah? Pelik tau. Nama pun puasa, dia duk kira. Abang petang ni nak, abang pergi pekan lagi pas ni beli ayam Bandung. Tu ayam sirak roh dengan lupa. Bos lasih dia nak anak kita tu buat samboi sikit. Cik nak air katira. 3. Anak menjerit dalam bilik, air tebu. 4 balang. Pak 1, mak 1, anak 1. Bang je, langgar lu. Air halkom ni naik turun. Lepas tu kembung. Nasi pun 2-3 jalan. Tinggal gitu. Adakah tu nama dia puasa? Adakah yang tu kehendak daripada puasa? Mai masjid buka puasa dulu-dulu ni. Duk tengok tak mana hak lok banyak. Oh ni penuh. Pecai pun penuh. Oi. Daging pun penuh. Ayam 4 ketui. Oi, besar. Dia tengok sebelah pula. Mana tak banyak sepa pula. Dia dah cuk dah hak tu tuan-tuan, pengurusi pula umum. Dia minta pada semua jemaah, kita buka puasa, makan kurma dulu dan minum air. Kemudian sembahyang maghrib, selepas itu barulah makan nasi. Harap beri kerjasama. Apa agak-agak dia tanya nak? Allah. Dia suruh makan kurma pula dah. Kita dah bagus punya pot dah. Pengurusi suruh sembahyang dulu pula. Agak-agak dia sembahyang tu sah depan ke sah belakang. Silat-silat dia sembahyang maghrib tu sebelah hidang. Orang lain kata, Mat, masuk dalam. Tak apa-apa, bayar. Aku nak bayar ni, aku naik ke, aku kucing. Aku kucing apa, tuan-tuan? Dia duk jaga tu, takut orang ambil tempat tu. Hang puasa ke apa? Tu yang jadi tak khusyuk sembahyang. Hak paling sah belakang, duk teringat. Sit back aku duduk belakang. Habis-habis salam kena bangkit awal. Lambat dapat kat mereka. Yang sah depan pun tak khusyuk. Silap duduk depan. Nanya tu Rasa dapat kat mereka dah. Yang paling cool tu imam. Takkan mereka tak simpan. Tu imam mereka. Tu sebab tu imam cool, tenang. Khusyuk dan tawaduk, dia berzikir lepas sembahyang tu. Dia ni tak lapak kata imam ni. Tak lapak apa dekat dia ada-ada lah. Siap dengan sepra lagi. Jadi tuan-tuan, jom kita puasa kali ni puasa yang berkualiti. Saya tak gaduh sangat tuan-tuan tangan kita ni. Sebab tangan kita ni tak raba orang, tangan kita ni tak curi, tangan kita tak pukul. Kaki kita pun tak apa kita nak risau sangat. Kena gaut ni tak pergi mana dah. Kaki pula ada besi 2 batang, lagi tak berjalan, kena kilat takut menyorok lah rumah. Tapi kita paling kita takut lidah. Yang ni lah yang mengurangkan pahala kita ni. Jiran bagi buk kacang,
Mari buat kacang, hari ni buat kacang. Apa? Bagilah elok. Puasa apa duk ngata ke orang? Abang tu bagi no, Kak Yah bagi gulai udang. Kacau jenuh cari udang tak jumpa. Tarik, pergi ambil penapis tu. Sekong aja bagi. Kedekut betul sah bagi. Hang puasa ke tak? Kadang-kadang kita maki isteri kita. Tengok lauk semua lah. Gini nak tunggu Tok Imam, Tok Bilal bang. Mana sampai? Tangan tak ada turun ni. Mana sampai? Loh abang lupa. Aku tanya mana dia. Bukan aku tanya hang lupa ke tak. Mana sampai? Bila buat? Elok bila bang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia sedap makan. Isteri dia tumbuk sampai hati hang buat kat isteri hang. Menitik air mata ni jatuhlah lesung. Penuh lah. Dia ingat dia seorang puasa. Tuan-tuan ingat dia tumbuk sampai. Dia bayar muka kita dalam tu. Seksa kita puasa lagu ni. Kadang-kadang kita ni jenis maki. Maki tak habis. Setengah minit lambat kita marah Tok Bilal. Apa tak bang lagi? Dah boleh ke belum? Boleh pak, dia pun tak bang. Dia marah Tok Bilal. Tok Bilal cerdik, dia pederat dia lu. Dia makan lu kurma baru dia bagus gambar lah. Aku bang aku dulu. Dia pederah kurma sebiji, ayak segelas baru dia bang. Bagus punya Tok Bilal. Mak menuk gelisah lah. Aku pecat Tok Bilal ni. Ada Tok Bilal, dia bang sikit. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cepat-cepat dia minum. Oh, kesian. Tengah bahag, Allah tu sedap dah. Kalau hang rasa susah ni, hang duduk di Pulau Pinang, hang buka lah Mutiara FM tu, pasang lah radio bulik bang tu, selesai salah, pergi makan sekali. Sama waktu je pun Pulau Pinang ni. Lainlah kawasan negeri tu besar, hak nu belah lain sikit, ni belah lain sikit. Dah gitu hang bang sekali senang. Sampai punya lapak tuan-tuan, dia kata mana boleh depa makan, saya duduk bang ni. Itulah nama dia pengorbanan. Dua ni yang saya takut ni. Lidah. Satu lagi mata. Yang ni lah yang banyak mengurangkan dos pahala kita. Tambah-tambah ada menatang ni pula di tangan. Kita duk komen macam-macam. Jari pula duk mengurangkan pahala puasa kita. Jadi tuan-tuan, dunia darul amal, negeri untuk buat amalan. Buat cantik-cantik. Mana nak tahu, mungkin ini Ramadan terakhir kita. Yang ni kok nak tolong kita dalam kubur, nak tolong kita di hari kiamat. Jadi buat yang terbaik. Selamat menyambut Ramadan dan berimarah dalam bulan Ramadan. Ramadan Karim. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.